Megat Ibrahim, kalau MRC dan MCA nak keluar daripada BN, Alhamdulillah. Kita berdoa lah betul-betul dia keluar supaya kita dapat rakan baru. UMNO bukan saja perlu rebranding, tapi komponen yang menyokong UMNO ni juga perlu di rebranding. Pada saya, MIC dan MCA ni, Presiden kedua parti ni, MIC dan MCA ni, saya rasa dia tak baca buku sejarah. Dia tak tahu apa puncanya MCA ditubuhkan, MIC ditubuhkan. Dia tak tahu. MIC ditubuhkan bagi tujuan nak meyakinkan British bahawa orang India ni di Malaysia ni nak tinggal di Malaysia. Semua orang tahu sejarah orang India di Malaysia, khasnya di Pulau Pinang. Apa tu, seorang pemimpin yang amat bersama menggunakan nama dia Bos. Apa nama dia lah, saya pun dah lupa nak sebut dia. Chandra Bos, pemimpin pejuang kemerdekaan tahun 46 sebelum Jepun datang. Dia kutip derma dengan pekerja-pekerja ladang India ni, berjuta juga dia dapat. Jadi dia itu selalu jarang orang nak bangkitkan kesetiaan orang India ni. Tapi itu zaman dululah. Dari itu, untuk nak melarikan ataupun tak menunjukkan sebahagian masyarakat India ni nak tinggal di Malaysia, nak besar di Malaysia, nak jadi warga negara Malaysia, MIC ditubuhkan. Begitu juga MCA. Itu sebab bila seorang pesyarah kata MCA ini dilahirkan oleh orang parti Kuomintang, pasal apa pula? Di mana asasnya? Orang yang menubuhkan MCA ni orang meniaga. Kalau dia menyokong komunis, tentulah dia punya ladang, dia punya kebun, dia punya kilang apa ke semuanya akan dimilik negarakan. Itu adalah satu konsep yang sebenarnya konsep itu terbalik, maknanya ke belakang. Kalau baca betul-betul perlembagaan, ini yang perlu dibuat reformasinya. Yang di Pertuan Agong kata bahawa pada hemat baginda mendapat sokongan majoriti. Jadi di mana ukurannya? Ukurannya ialah di dalam sidang Dewan Rakyat. Jadi patutnya selepas pilihan raya, Dewan Rakyat bersidang dengan segera untuk menunjukkan Perdana Menteri. Jadi di dalam ke arah sidang Dewan Rakyat itu, parti politik bolehlah berunding sama-sama dia. Jadi apabila berlaku sidang Dewan Rakyat, agenda dia ialah untuk nak melantik seorang Perdana Menteri. Semua pihak yang kata dia ada sokongan ni, sokongan ini, dilakukanlah di dalam Dewan Rakyat. Contoh dia, kalau Anwar kata dia ada majoriti, UMNO atau BN dah sokong 82 campur 30 dan 112. Maknanya 112 ini akan memberikan sokongan atas pencalonan Anwar Ibrahim. Perikatan Nasional kata dia pun ada sokongan 105 lah, lebih tinggi. Jadi 105 dengan 112 menunjukkan ada 227 terlebih kursi kita. Jadi biarlah Dewan Rakyat zahirkan siapa ni nak sokong. Barulah daripada keputusan Dewan Rakyat itu disembahkan kepada yang di Pertuan Agong. Maknanya sekarang kita kena ubahlah konsep pemilihan Perdana Menteri ini. Setiap kali pilihan raya dalam masa yang segera, kurang-kurangnya seminggu, di samping majlis angkat sumpah ialah untuk melantik seorang Perdana Menteri. Dan kemudian dipindah perlembagaan
yang di Pertuan Agong boleh menolak yang dicadangkan oleh parlimen itu. Boleh. Tetapi bagaimana kesannya kemudian. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita dah terbalik. Perdana Menteri dah dilantik, bawa dalam Dewan Rakyat untuk mendapat undi percaya. Ini agak pelik sikit sistem parlimen di Malaysia ni. Ya. Jadi itulah sebabnya, kerana itulah peranan speaker. Dan kita patutlah meniru negara-negara lain. Jika dalam keadaan tak cukup parlimen ni untuk menubuhkan kerajaan, speaker dalam tempoh tertentu boleh menjadi ketua kerajaan sebagai Perdana Menteri sementara. Ya? Bukan nak melantik menteri, bukan nak melantik timbalan Perdana Menteri, tak ada. Speaker, kerana banyak negara di dunia meletakkan speaker itu sebagai orang yang penting sekali jika ketiadaan ketua kerajaan, bukan ketua pemerintah. Ketua pemerintah yang di Pertuan Agong, ketua kerajaan Perdana Menteri. Ini yang anda kena faham. Yang tuan-tuan kena faham. Jadi itu Syam Nazir, jika usul undi percaya ni dibuat, dia akan memberikan kekuatan kepada Perdana Menteri, tetapi yang didahulukan sudah jadi kemudian. Yang kemudian tidak didahulukan. Kesimpulannya saya kata patutnya tak perlu lagi dah. Jika kita mengubah parlimen ini, setelah lepas pilihan raya, dilantik Perdana Menteri ini melalui Dewan Rakyat. Itu yang sebenarnya unity government. Itulah dia kerajaan persatuan yang dibentuk di parlimen. Bukan dibentuk dalam keadaan sekarang aku sokong kau, kau sokong aku ada dalam majoriti cukup, aku jadi menteri. Yang dimaksudkan unity government itu, yang negara yang mengamalkannya, ialah pelantikan Perdana Menteri itu dilakukan di dalam Dewan Rakyat ataupun dalam Parlimen, dan mereka bergabung menyokong seseorang walaupun mereka bertentangan, yang sekarang dan dahulunya dipanggil kerajaan campuran. Ini berlaku di Spain, Spanyol, Itali, di mana kerajaan campuran itu berlaku di dalam Dewan Rakyat, bukannya di dalam Parlimen. Bukannya antara mereka dengan presidennya atau ketua pemerintah negara tersebut. Kalau saya silap, anda betulkanlah. Dia masalah JRS ini parliamentary. Dia bukan JRS negeri. Dan itu parliamentary ini boleh menyokong. Contoh dia lah. Ini saya nak bagi tahu dengan Amirul AW ni. Baca banyak sejarah. USNO satu masa di dalam kerajaan persekutuan dia menyokong Barisan Nasional. Ada orang yang jadi menteri. Tetapi di dalam kerajaan negeri dia pembangkang. Ini kita faham ya. Ini unik. Benda ni benda baru. Jadi pada anda semua yang baru berkecimpung dalam elemen politik. Jadi itu bukan perkara aneh. JRS ada bersatu situ, di federal gabung, sokong kerajaan federal. Tapi dekat negeri, dia pemerintah. Dan dia parti bersatu yang di dalam federal jadi pembangkang. Pelampau agama ni, dari segi tafsiran keselamatan, bukan dalam bentuk ucapan-ucapan, dia lebih banyak kepada tindakan. Macam pernah berlaku pada Arkam dan sebagainya. Jadi kita perlukan satu perbincangan tempat lain ya, untuk perkara ini.